Topik planar kinematics of rigid body. So ini adalah sambungan kepada topik kinematics the rigid body. Okay, at the end of this topic, student can able to analyze the kinematics of two-dimensional planar rigid body motion, able to use concept of angular displacement, velocity and acceleration. Okay, so to classify the various type of rigid body, analyze rigid body translation and show how to analyze motion about fixed axis. Okay, sebelum ni kita ada belajar sekejap Okay, so sebelum ni kita ada belajar berkenaan dengan linear motion. Okay, linear motion ni adalah pergerakan linear. Okay, seperti yang saya lukis ni. Okay, kemudian kita ada belajar angular ataupun rotating motion. Okay, so pergerakan linear ini contohnya daripada point A ke point B. So ini adalah pergerakan linear. So itu dalam types of rigid body planar motion, so dia consider sebagai translation, means berlaku translation daripada point A ke point B. Okay. Dan yang kedua adalah pergerakan rotational about fixed axis. So means dia bergerak juga daripada point A ke point B dalam rotation. Dan rotation ni adalah fix. Maksudnya dia fix pada satu satu pusat. Okay. So ada translation dan ada rotation. Okay. Dan yang ketiga adalah general plane motion. So apa itu general plane motion? Dia adalah combination antara translation dan rotation. Okay. Combination antara translation and rotation. So boleh kita tengok dulu pada rajah ni. Okay. So ini adalah dipanggil translation. Means bola, saya namakan dia sebagai bola rugby ni lah. Okay. So bola rugby ni dia bergerak daripada point A ke point B. Okay. Dalam keadaan kedudukan, awak tengok kedudukan bola rugby ni tetap sama. Okay, tetap sama. Dia fix kedudukan dia, cuma dia berubah lokasi saja daripada point A ke point B. Dan yang ni adalah rotation. So bola rugby ni dia hanya rotate pada axis dia saja. Okay. Contohnya ini paksi Y. So dia hanya rotate pada paksi Y saja. Okay. Dan apakah yang dimaksudkan dengan general plane motion? Kita tengok ni. Okay. Yang ni adalah general plane motion. So di mana ini kedudukan A, ini kedudukan B. Okay, dia adalah combination antara translation dan rotation. So means bola rugby ni dia berubah daripada point A ke point B. Okay, berlaku translation dekat situ. Dalam masa yang sama dia berputar juga. Sebab tu dia berubah bentuk ni. Okay, so ada combination rotation. So combination antara translation and rotation, rotational, it's called general plane motion. Okay, so dalam kinematics of particles, so dia hanya ada translation ataupun rotation saja. So dia bila berkait dengan rigid body, okay, kita assume ada rigid body. Okay, ini adalah contoh rigid body. Okay, so dia bergerak dalam satu rigid body. Okay, dia bukan point macam particles. So dia akan berlaku translation, dalam masa yang sama berlaku rotation. And that's called general plane motion. So itu adalah teori paling penting sekali dalam rigid body of motion. Okay. So dalam konsep rigid body of motion, so dia ada basic konsep, okay, untuk linear motion. So ini linear motion yang kita dah belajar kan. Ni formula-formula ni lah. Okay, ni formula displacement, velocity,
Okey, ni distance ataupun displacement dan ini velocity. So, ini adalah konsep dalam angular juga. Okey. So, dalam angular dia ada angular position. Okey. So, angular position ni dia punya apa? Pergerakan dia mesti dalam sudut lah. Itu bila rotation. Okey, setiap pergerakan ni dalam sudut. So, dia ada angular displacement, angular velocity dan angular acceleration. Okey. So, saya ambil contoh mudah. Awak tengok dekat point marker yang saya tunjuk ni. Okey. So, ini adalah linear motion. Dia straight saja. Okey, dia ada V, velocity. So, bila dia rotate, dia dah jadi rotational motion. Okey. Dan dia juga ada V. Tapi V dia tidak dipanggil V. Okey, V ni kita tahu dia sebagai linear velocity. So, bila dia rotate, dia dah dinamakan angular velocity. Okay. Ini angular velocity. So, dalam linear motion, okay, ini adalah linear motion. So, dia bergerak daripada point A ke point B. So, jaraknya dipanggil displacement. Okay, displacement. Okay, bagi rotational motion pula, okay, dia bergerak daripada point A ke point B. Okey, dia dipanggil angular displacement. Setiap pergerakan ni diukur dalam sudut. So, itulah bezanya antara linear motion dengan rotational motion. So, kita kena fahamkan dulu linear motion dengan rotational motion supaya kita boleh solve general plane motion, iaitu combination antara linear motion dan rotational motion. So, ini adalah comparisonnya. Sini bagi displacement, ini bagi velocity, ini bagi displacement, dan ini bagi juga velocity. Okay. So, displacement, so S equal to theta sama dengan theta. Okay. V, linear velocity sama dengan omega. So, S sama lagi dengan theta. Dan ni, ini pecutan acceleration. So, bagi angular dipanggil alpha. Okay. Angular acceleration. Okay, pecutan sudut. Yang ini pecutan linear. Yang ini pecutan sudut. Okay. So, bagaimana formula ni terhasil? Okay, dia di convert, okay, ataupun di derive dari linear motion equation kepada rotational motion equation. So, saya dah pernah tunjuk sebelum ni. Okay. So, the combination dan basic informationnya adalah pada S. Okay. Displacement equal to R theta. Okay. So, S ni adalah jarak, R ni radius dan theta ni adalah sudut dalam radian. So, daripada formula ini, okay, dia derive untuk velocity dan dia derive untuk acceleration. Okay. Yang ini pun saya pernah tunjuk dalam kelas-kelas sebelum ni. Okay. Okay, awak boleh study sendiri dia punya macam mana dia derive. Okay. Saya ambil basic konsep lah. Okay. Okay, V, velocity. Jarak bahagi masa. Okay. Jarak ds over dt. So, S ni digantikan dengan R theta. Okay. So, dimasukkan R theta dekat sini. Okay, ds R theta bagi T. Okay. So, dia akan jadi d theta over dt R. Okay. So, d theta over dt. D theta ni, delta theta ni adalah perubahan sudut bahagi perubahan masa. Okay. ds over dt, okay, perubahan jarak bagi perubahan masa sama dengan velocity. So, jika perubahan sudut bagi perubahan masa, maka dia adalah hal laju sudut. Jadilah omega R. Dan ditulis R omega. Okay. So, termasuk juga dengan yang bawah-bawah ni. So, awak boleh try derive. So, ini adalah
basic teori, okay, untuk rigid body. Okay. Dia adalah biasa kita akan study dia punya motion dalam general plane motion, iaitu combination antara translation dan rotation. Itu saja untuk teori. Thank you. Jadi kita sambung planar kinematik of rigid body. Okey, sebelum ni saya terangkan berkenaan dengan pergerakan bola rabi. Okey. So ini adalah bola rabi. So dia bergerak. Okey, so dari point A ke point B. So ini dinamakan translation. So bila bola rabi tu dia berputar dalam satu paksi, so ini adalah rotation. Dan apabila bola rabi tu dia bergerak dari point A ke point B, dan dalam masa sama dia mengalami rotation. Okey. So ini adalah general plane motion. So yang ni translation, rotation, and general plane motion. Okay, so itu beza dia. Okay, so dengan contoh mudahnya, okay, saya contohkan sekejap. Okay. So contohnya calculator. Okay. Sekejap. Yang ni lah. Guna ni lah. Stapler. Okay, contohnya stapler ni. Okay. Dia move dari point A ke point B. Okay. In straight line. So sama ada straight line ataupun tak straight line pun tak apa. Yang penting dia tidak move. Dia tidak rotate. Dia hanya kekal dia punya gerakannya pada point A ke point B. Okay. So ini adalah translation. So bila dia rotate pada paksi dia, so ini adalah rotation. Dan bila dia bergerak, okay, point A, point B macam ni. Okay. So ini adalah combination antara translation dan rotation. So itu adalah teori yang sangat penting lah. Okay. So bagaimana teori ini berfungsi? So dia membantu kita untuk calculate rigid body. Okay. Ini kita consider sebagai rigid body lah. Okay. Ini rigid body. So bila dia bergerak, okay, dia bergerak sebagai rigid body, okay, dia mengalami rotation dan translation. Itu adalah common pergerakan untuk rigid body. So teori ini penting untuk kita calculate rigid body punya movement. Okay. So saya ambil satu contoh. Okay. Katakan ini marker. Okay. So ini marker. Okay, saya lukis. Okay. So ini satu marker. Okay. So marker ni kita anggap yang ini adalah point A, yang ini adalah point B. Maksudnya pada bahagian atas ni saya namakan dia sebagai A, bahagian bawah namakan dia sebagai B. Okay. Katakan marker ni, okay, dia bergerak jadi macam ni, A, B. Okay. Contohnya saya gerakkan marker ni, okay, saya gerakkan marker ni ke arah kanan. Okay, dia macam slide. Okay, dia macam slide. Okay, dia slide. Kalau dia linear motion, okay, kita boleh senangnya nak calculate. Okay, contohnya jika di sini adalah V1, okay, berapa velocity bila dia sampai sini? So bila general plane motion dia ada konsep dia lah untuk kita calculate. Tapi kalau dia bergerak daripada point 1 pergi point 2, macam ni juga. So dia mudah calculate sebab dia translation. Okay, dia hanya translation. Ataupun point 1 dan dia rotate. Point 1 dia rotate sampai sini. So kita hanya menggunakan formula rotation. Okay. Tapi bila dia gerak macam ni, so dekat situ kita gunakan combination antara
translation ataupun linear motion punya equation combine dengan rotation punya equation. Okey. So, kita terus pergi kat soalan lah. Senang. Okey. So, ini contoh soalan. Okey. The link shown in figure is guided by two blocks at A and B, which move in the fixed slot. Okay, which move in the fixed slot. If the velocity of A is 2 meter per second downward, determine the velocity of B at the instant theta equal to 45 degree. Okay. So, kita tengok. Okay, ini adalah rigid body dan dia bergerak. Bila dia turun bawah, okay, dia berlaku translation dan dia berlaku rotation. Nampak? Turun, rotate. So, macam mana kita nak solve? Okay, so dia bagi tahu, okay, link ni, okay, dia slide down dalam landasan ni. Okay. So, dia bagi tahu velocity pada A adalah 2 meter per second. So, determine the velocity at B pada sudut 45 darjah. Okay, pada sudut 45 darjah. So, macam mana kita nak calculate? Okay. Okay. So, ada formula, okay, yang kita kena tahu, iaitu ini formula untuk kita gunakan untuk general plane motion. Dia dipanggil relative motion. Okay. So, V pada B equal to VA tambah VBA. Okay. So, apakah yang dimaksudkan dengan V, B, VA dan VBA? Okay. So, maksudnya, okay, hal laju VB, okay, hal laju VB, ni VB ni adalah ni lah, hal laju VB. Okay. So, ini adalah hal laju VA. Okay. Hal laju VB sama dengan hal laju A tambah hal laju VB per A. So, apakah yang dimasukkan dengan VB per A ni? Okay. So, saya lukis lain. Okay, saya lukis lain. So, ini adalah hal laju VA ke bawah. So, ini adalah hal laju VB. Dan V per A tu maksudnya adalah hal laju VB apabila dipinkan pada A. Itu adalah maksud hal laju VB per A. So, contohnya, saya pin pada A. Maksudnya, saya fixkan pada A. A tidak bergerak. Okay, A tidak bergerak. So, ini yang dimasukkan dengan hal laju VB per A. So, maksudnya, okay, ini adalah linknya. Okay, ini adalah link asal. So, hal laju V per A adalah yang ini. V per A. Okay. So, ini adalah hal laju V per A. So, hal laju A, dia constant ke bawah. Hal laju B, dia akan ikut direction dia, direction B. Dan hal laju V per A adalah hal laju bila kita pin kat A. So, dia punya hal laju, apa? Hal laju, orang kata hal laju link ni lah, apabila kita rotate. Okay. So, formula adalah VB equal to VA tambah VBA. So, cara mudah nak ingat, bila kita start dengan B, kita akan start juga VBA, B kat sini. Okay. VB equal to VA tambah VBA. Okay. So, sangat senang. Sebenarnya sangat senang. Awak ingat formula ni saja. Okay. VBA sama dengan VA tambah VB per A. Ataupun formula lain, formula sama. Okay. VA equal to VB tambah VA per B. Okay, so VA
sama dengan VB tambah VA per B. Okay, VA apabila dipin pada B. VA apabila kita pin pada B. So, sama. Okay. So, tipsnya bila kita nak jawab soalan ni, which one formula yang kita nak tulis? Okay. Kita kena tengok apa unknown yang kita nak cari. Okay, unknown dalam soalan ni kita nak cari. Okay, determine the velocity of B. Okay, so itu yang kita nak cari. Okay, so apa yang unknown ni kita letak kat depan. That's why kita tulis formula VB equal to VA tambah VB per A. Okay, so kita first kali kita tulis dulu dia punya direction dia. Okay, so B direction dia straight horizontal ke kanan. Okay, VA direction dia ke mana? Ke bawah, straight. Okay, vertical direction. Okay, downward. Okay, dan VBA ke mana direction dia? Okay, ke mana direction VBA? Okay, so dalam soalan ni, okay, so ini adalah link yang diberi. Okay, so apakah maksud VBA? Adalah velocity B apabila dipin pada A. Okay, velocity B apabila dipin pada A. So bila kita pin pada A, okay, bila kita pin pada A, okay, link ni dia akan rotate macam ni, velocity dia. So dia akan ke atas. Nampak ni, dia akan turun ke atas. Bila kita assume kita pin dekat A, so dia akan berpusing ke sini. So ini adalah VBA. Okay, ini adalah VBA. So VBA direction dia mesti 90 degree daripada link ni. Okay, link ni. Okay, so bila dia 90 degree kat sini, okay, so dia akan tanya pada sudut 45 darjah. Okay, sudut 45 darjah. So means at the end sudut dia kat bawah ni juga 45 darjah. Okay, nanti awak tengok balik. Sebab dia tanya determine the velocity of B at the instant of 45 degree. Okay, so sini 45 darjah, so sini pun akan 45 darjah lah. So motion VB per A macam ni, 45 degree. Okay, so apabila dah tahu direction dia, kita dah ada formula, kita ada direction, so kita akan key in dia punya value satu persatu. Okay, first kali kita akan pecahkan dia kepada paksi X dahulu. So dia macam static juga lah ni. Okay, kepada paksi X dahulu. Sorry, maafkan saya. Kita buat pada paksi Y dahulu. Okay, kita buat pada paksi Y dahulu. Okay, so VB pada paksi Y. Okay, VB tak ada movement pada paksi Y. Dia hanya ada movement pada paksi X saja. Sebab VB direction dia kanan. So pada paksi Y dia tak ada movement. So kosong VB. Okay, so VA, okay, sama dengan negatif 2 sebab dia ke bawah. Okay, dan VB per A, okay, so dia ke atas. Okay, so yang ni kita boleh pecahkan. VB per A, okay, bila dia ke atas, dia sin 45 darjah. Okay, dan at the end VB per A, okay, sama dengan, kita akan dapat value dia negatif 2 -0.5
Okay. So kita akan dapat VBA sama dengan 2.83 meter per second. Okay. So kita move pula pada paksi Y. Okay. Kita move pula pada paksi Y. Tadi paksi Y, sekarang kita move pula pada paksi X. So VB pada paksi X kita constantkan sebagai VB sebab value yang kita nak cari. So VA tak tahu kan, VA tiada nilai pada horizontal, so dia kosong. Tambah VBA, okey, pada paksi X dia akan cos 45 darjah. Okey. So VB sama dengan VBA darab cos 45 darjah. So VBA kita dah calculate tadi 2.83 darab cos 45 darjah. So kita akan dapat nilai VB. Okay, 2.83 darab cos 45 darjah. Kita akan dapat 2.0 meter per second. So senang saja. Itu saja untuk example ni.